يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 291, bab baru, tamak dan panjang angan-angan. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal sedang orang yang bodoh tidak suka belajar?" Ini Abu Darda kata nombor satunya. Dia kata, aku heran, aku tengok ramai ulama-ulama meninggalnya banyak, hak bodoh pula tak suka belajar. Belajarlah sebelum terangkat ilmu, iaitu dengan matinya para ulama. Allah Ta'ala ni di akhir zaman dia akan tarik ilmu, ya, dia akan tarik ilmu itu dengan mematikan ulama. Jadi ulama yang ada kadang-kadang dia cuba taburkan ilmu, tetapi orang tu sendiri tak minat nak belajar. Ya, kita boleh orang panggil memberi sebab-sebab kenapa orang tidak mahu belajar tu, ada banyak sebab, ya. Antaranya yang kemungkinan sebab orang orang tidak mahu belajar itu ialah kerana dari sudut approach, ya, ataupun pendekatan yang dibawa oleh para ulama itu tidak diminati oleh orang ataupun oleh orang ramai. Dan ini boleh katakan satu bukti ataupun fenomena mengatakan bahawa orang ni suka belajar. Kita tengok kepada approach yang dibawa oleh Ustaz Azhar Idrus, ya. Ustaz Azhar Idrus dibawa approach yang disukai oleh orang muda. Orang muda ni orang yang jenis tak minat nak belajar, tapi approach yang dibawa oleh beliau tu menyebabkan orang muda boleh terima. Maknanya di sini satu sudut yang lain, saya merasakan bahawa ada kalanya betul pandangan yang menyatakan approach para ulama itu sebenarnya kena ambil kira juga untuk mengajak orang kepada mari belajar, ya. Sebab kalau sekiranya orang ni betul-betul tak minat belajar, marilah ustaz apa sekalipun dia takkan mari, ya. Tapi kenapa bila Ustaz Azhar Idrus dia bawa style orang muda apa benda semua tu menyebabkan orang muda boleh mari? Maknanya di sini orang tu ada lagi minat nak belajar, cuma approach, pendekatan. Sebab tu maknanya kita cubalah, cuba sekadar yang termampu buat approach yang terbaik untuk orang ikuti setiap kuliah yang kita adakan di masjid ini, ya. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Sungguh aku mengetahui orang-orang yang jelek, yang jahat di antara kamu melebihi dari pengetahuan tukang tapak kuda terhadap kudanya. Ialah mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali pada akhir waktu, dan tidak mendengarkan Al-Quran kecuali dengan kecuaian, dan tidak suka memerdekakan orang-orang yang mereka perbudakkan. Disebut di sini apa dia? Sungguh aku mengetahui orang yang jelek di antara kamu melebihi daripada pengetahuan tukang tapak kuda terhadap kudanya. Abu Darda ni kata, aku tahu sungguh siapa yang paling jahat di kalangan kamu. Dia kata dia ni tahu, ya. Sebagaimana tahunya
tukang tapak kuda tu terhadap kuda dia. Mekanik motor dia tahu selok belok tentang motor. Mekanik kereta dia tahu tentang selok belok kereta. Maka dia kata aku ni, dia kata lebih tahu tentang perangai manusia yang paling jahat sekali. Sebagaimana tahunya tukang tapak kaki kuda itu terhadap kuda dia. Apa dia yang Abu Darda tahu? Dia kata mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali pada akhir, ini manusia paling jahat. Zakat tu sama ada zakat dulu kita faham zakat ni dalam agama kita ni ialah zakat fitrah. Dulu satu ketika dulu sekitar tahun 70-an ke bawah tu. Tak ramai yang tahu zakat itu ialah zakat ternakan, zakat harta benda, emas. Tak ramai. Lepas tu tertubuhnya institusi zakat. Dulu dia tak ada bunyi institusi zakat ni, kan? Pusat Pungutan Zakat, PPZ, Pusat Zakat Selangor, kalau Selangor, Pahang, Pusat Zakat, begitulah lebih kurang. Dulu jenis zakat ni dia terperosok ataupun terlindung dalam majlis agama. Dia terperap dalam tu. Lepas tu sekitar tahun 90-an dia dizahirkan, dipisahkan. Okey, pusat zakat duduk bawah majlis agama juga, tetapi dia separate. Dia okey, ini pusat zakat. Dia manage, ada satu orang pengurus besar. Dia bahkan dia korporatkan pula, ada syarikat yang handle sebagai amil. Jadi masa tu baru orang tahu zakat ini rupa-rupanya zakat emas, zakat harta benda, zakat ternakan. Jadi hak mana zakat fitrah ni? Zakat fitrah tak apalah, akhir tak ada masalah, lewat-lewat dekat-dekat nak raya kan. Tetapi zakat yang harta benda ni, yang ini kadang-kadang bukan akhir, langsung tak bayar. Kita duk menega, duk menega berapa maknanya setahun, sejuta ke collection. Macam mana pula nak tengok dengan keuntungan apa benda. Jadi benda ni kena pergi jumpa pusat pungutan zakat, dia akan cerita. Sebab benda ni nak cerita kalau orang tanya kita pun kadang-kadang kita nak jawab tu tak betul, sebab dia ada kaitan dengan nilai emas. Jadi pusat zakat ni dia tahu okey sekarang ni dia punya orang panggil nisab dia 3,000 ke 5,000 ke 6,000 ke. Baik, ini manusia yang paling jahat ialah orang yang keluar zakat dilewat-lewatkan. Nombor duanya, dia baca Al-Quran tu, dia tidak mendengarkan Al-Quran kecuali dengan kecuaian dan mengabaikan. Jadi kalau dengar Al-Quran pun dia kadang-kadang ialah maksud dengar Al-Quran ni dia nak suruh hayati, nak tahu makna, kena belajar apa maksud pengarahan pekeliling daripada Allah Ta'ala ni. Al-Quran ini adalah satu order pengkeliling daripada Allah. Nak suruh kita ni baca tu dapat pahala dah. Engkau tak faham apa benda pun tak apa, baca tu dapat pahala. Tetapi hak lebih penting sekali ialah cuba selami order dia, pengarahan pekeliling daripada Allah terhadap kita semua. Itu nombor yang paling penting lah. Jadi pengabaian kita terhadap pekeliling Allah Ta'ala ini manusia paling jahat. Baik, apakah kita nak tahu pekeliling daripada Allah Ta'ala tu? Direct kita baca Al-Quran ke ataupun macam mana? Tidak juga. Seluruh kitab yang ada dalam dunia ni, itulah order pekeliling daripada Allah Ta'ala. Sebab dia menghuraikan isi kandungan Al-Quran. Macam kita baca kitab sekarang ni, ini semuanya mari daripada Allah, daripada Al-Quran juga. Dia cuba perdetailkan lagi. Cuma di sana ada kitab tafsir, ada kitab terjemahan nak tahu makna aja, makna apa. Tapi penghuraian tafsiran dia tu kena baca tafsir. Nak detail lagi untuk nak praktik ke apa benda, itu kena baca kitab-kitab lain. Termasuk kitab yang kita baca ni. Jadi orang yang jenis cuai, mengabaikan dalam menuntut ilmu ni, ini orang paling jahat sekali. Sebab tu belajar menuntut ilmu tu penting. Nombor 3, yang tidak suka memerdekakan hamba.
Abu Lais berkata, tamak itu ada dua macam. Tamak ni ada dua macam, dia kata. Tamak yang tercela dan yang tidak tercela tetapi lebih baik ditinggalkan. Tamak ni ada dua. Pertama yang tercela, dan yang keduanya yang tidak tercela tetapi elok ditinggalkan. Tamak yang tercela ialah yang sampai melupakan kewajipan terhadap Allah. Cari harta benda tu sampai lupa. Yang ini yang kita nak baiki pun, kan? Nak baiki elemen manusia ni, jangan sampai cari makan tu sampai maknanya dia menghala ke kiri je. Macam kereta, tayar punya kereta, lepas sikit kiri, lepas sikit kiri, ada kanan, kadang-kadang kanan. Maksudnya apa dia? Tak balance lah. Kadang-kadang ke kiri. Ini dunia je, tak mikir dah akhirat. Ada setengah apa dia? Manusia tu dia mikir akhirat saja, tak balance juga, ditinggalkan dunia. Jadi yang tercelanya apa dia? Dia kata sampai lupa kepada kewajipan Allah, atau mengumpulkan kekayaan untuk bangga-banggaan dan kesombongan. Mengumpulkan kekayaan tu untuk sombong dan juga bangga-bangga. Adapun yang tidak tercela, tak tercela, tetapi elok tinggal, dia kata, iaitu yang tidak sampai meninggalkan kewajipan dan tidak bermaksud untuk kesombongan. Maknanya terlalu, maknanya over sangat dalam mencari ni, dia tak ada nak sombong, tak ada apa. Kewajipan kepada Tuhan pun, hak mana wajib-wajib dia buat. Cuma hak sunat-sunat dia ada tertinggal lah. Nak tunjuk kita, hak sunat ni dia lebih kepada nak tunjuk kita ni hamba. Aku ni Tuhan, hamba-Mu, jadi aku buatlah hak sunat. Mari masjid sunat. Tuan-tuan pakat main di rumah pun tak ada benda, sah. Tak baca Quran, tak apa, tak jadi kafir. Islam dah okey, semayang 5 waktu, Islam lengkap. Tapi kalau baca Al-Quran, itu bagus. Cari dunia, Quran tak tinggal. Sebab di antara sahabat juga ada yang kaya raya dan tidak dicela atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata, dia berhujah, sahabat-sahabat Nabi pun ada yang kaya raya. Abdul Rahman bin Auf, Abu Talha, Osman Affan, itu khalifah. Osman, Omar, Abu Bakar kaya, khalifah yang pertama kaya tu. Nabi kaya. Cuma bila dilantik sebagai Nabi tu, dia mikir, aku nak fokus pada bidang dakwah. Aku fokus kepada kerja dakwah yang Allah Ta'ala suruh aku buat. Duit, tak nak perang ke apa benda, panggil Abu Bakar. Panggil semua sahabat, sekarang nak pergi perang. Siapa nak bagi sumbangan, bagi. Omar, Osman, Abdul Rahman bin Auf. Sehingga bila dia pulang daripada perniagaan masuk dalam Madinah, bunyi macam lebah. Dalam riwayat menyatakan bunyi macam lebah. Aisyah tanya, tu siapa tu bunyi ni? Apa benda tu bunyi tu? Macam lebah. Orang pun buka tingkap, dia kata Abdul Rahman balik daripada berniaga. Abdul Rahman bin Auf balik daripada berniaga, masuk dalam kota Madinah. Jadi penuh dengan, orang panggil kalau sekarang kontainer trailer. Dia masa dimasuk tu 760 ekor unta syarat dengan barang dagangan. 760 dia masuk kota Madinah. Kontainer, kalau sekarang ni kontainer banyak tu, 760. Bunyi macam lebah dia masuk. Aisyah kata, aku dengar Nabi kata Abdul Rahman ni dia masuk akhir sekali syurga. Dijamin masuk syurga, tapi akhir sekali. Tak apalah, ada jaminan, okey kan, tapi akhir sekali. Benda ni sampai kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman mari jumpa, dia dapat pengesahan, betul ke Nabi kata lagu tu? Dia kata betul. Dia kata 760 ekor unta yang syarat dengan barang dagangan, kalau betul lah macam tu, aku sedekahkan fi sabilillah lagi. Habis. Tapi dia berniaga pula banyak lagi. Maknanya tak miskin, orang sedekah ni tak miskin. Semua disedekah fi sabilillah. Jadi benda ni tuan-tuan, kita Pak Yah nak buat ni. Kalau boleh buat 1/3 daripada harta kita untuk fi sabilillah pun tak apalah. Ni dah kata tak apalah, kalau lagu tu aku sedekah fi sabilillah.
Abu Darda menyebut rakus dan apa ni? Abu Darda menyebut rakus yang tercela iaitu yang menyebabkan mengabaikan perintah dan kewajipan terhadap Allah. Itulah disebabkan tercelanya sampai mengabaikan ataupun orang panggil tidak aktif dalam membuat apa-apa yang Allah Taala suruh buat. Wallahu a'lam. Bismillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una. Sallallahu